Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kelas yang keempat pada minggu ini. Diharapkan para pelajar berada dalam keadaan sihat dan sejahtera semua. Baiklah, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min husain rahmatika ya rahman rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah. Pada kelas sesi yang lalu kita telah belajar tentang berkaitan elektrohidrolik, dan salah satu komponen yang terpenting dalam elektrohidrolik adalah solenoid. Okey, pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan jenis solenoid valve atau disebut juga jenis injap solenoid. Yang pertama adalah kalau nampak di sini, ini adalah jenis injap solenoid tunggal, dan yang di sebelah kanan pula adalah injap solenoid berkembar. Okey, di sini kita dapat lihat perbezaan yang ketara. Di sini yang injap solenoid yang tunggal adalah mempunyai hanya satu solenoid sahaja, dan manakala yang berkembar adalah terdapat di kiri dan kanan, iaitu ada dua solenoid. Baiklah, kita sambung pula pada simbol injap solenoid. Yang pertama, kita dapat lihat di sini, ini adalah jenis simbol hydraulic circuit. Di sini simbol litar hidrolik, di sini pula adalah simbol litar elektrik. Baiklah, kita dapat lihat di sini terdapat perbezaan yang ketara antara simbol hidrolik dengan simbol elektrik. Kita dapat lihat di sini, jika ia adalah jenis simbol litar hidrolik, maka dia banyak bermain dengan anak panah. Cuba anda lihat kat sini. Okey, manakala di sebelah sini pula simbol litar elektrik berbeza, iaitu dia tidak menggunakan sebarang anak panah. Di sini kita nampak adalah jenis solenoid tunggal. Manakala yang di bawah ini terdapat dua solenoid, iaitu solenoid berkembar. Baiklah, ini adalah contoh bagi litar solenoid valve, iaitu jika dilihat di sini ini adalah simbol jenis hidrolik. Di sebelah sini pula adalah jenis simbol elektrik, simbol dalam elektrik. K1, K2 ini adalah coil. Baiklah, litar ingatan, relevannya untuk menggunakan litar ingatan adalah yang pertama, used to build continuous cycle circuit, iaitu untuk membina satu litar yang mempunyai kitar yang berulang. Yang kedua adalah used to latch a circuit for continuous supply of electricity to a particular line. Maknanya di sini adalah untuk mengalihkan litar kepada line yang lain. Litar ini merupakan litar yang sentiasa bersambung. Kalau bersambung tak berhenti. Maknanya kita ingin mengalihkan aliran daripada litar 1 ke litar 2, switch tanpa perlu menutup supply terlebih dahulu. Maknanya dia berlaku secara automatik dan serentak. Okey, yang ketiga adalah use when replacing a double solenoid valve to a single solenoid valve of a circuit without changing the originality of the circuit functions. Maknanya di sini adalah bagi sesebuah litar, relevan yang menggunakan double solenoid ini adalah memory circuit, maafkan saya,
relevannya untuk menggunakan memory circuit ni adalah untuk menggantikan lita yang menggunakan injap solenoid berkembar kepada injap solenoid tunggal dalam lita tanpa perlu mengubah fungsi lita yang asal. Seterusnya, jenis lita ingatan. Yang pertama adalah memory on atau juga dipanggil sebagai dominant set. Cara operasi dia adalah apabila switch on ditekan, relay pada coil K1 di sini, K1 akan dienergiskan. Kedua-dua relay K1 akan menjadi lita tutup di sini, K1, switch K1. Ini bermakna apabila lampu dihidupkan, relay switch akan terus energize coil K1 di bawah ini. Namun begitu, jika lampu dinyalakan secara tetap, apabila button off ditekan, lampu akan switch off. Maksudnya lampu akan tertutup penyalaan di sini. Okey, untuk memastikan ini adalah jenis memory on circuit, tekan kedua-dua butang secara serentak, iaitu butang on dan butang off secara serentak. Butang on dan butang off di sini secara serentak. Dan kita akan dapat lihat lampu akan terus menyala. Di sini kita akan tekan di sini dan di sini tekan secara serentak dan lampu akan menyala. Itu sebagai untuk memastikan adakah ini adalah lita memory on dominant set. Baiklah, kita dapat lihat di sini ini adalah keadaan asal pada sebelum operasi lita. Apabila switch on ditekan, K1 dienergiskan, coil K1 dienergiskan dan K1 switch di kedua-dua arah ini akan slightly turn on. Maknanya akan menjadi lita tutup dan menghidupkan keseluruhan lita. Dan lampu, okey, di sini adalah lita selepas di-on-kan. Dan lampu akan menyala. Okey, macam yang diperkatakan sebentar tadi, jika kita ingin memastikan adakah lita ini adalah jenis memory on dominant set, cara yang kita perlu lakukan adalah kita menekan kedua-dua tombol switch, iaitu switch on dan switch off secara serentak. Jika ia adalah merupakan lita jenis ingatan on ataupun memory on circuit, lampu akan tetap menyala walaupun switch on dan off ditekan secara serentak. Baiklah, boleh faham semua para pelajar? Okey, harapnya semua dapat memahami lita jenis ini. Baiklah, kita sambung kepada yang satu jenis lagi, iaitu memory of dominant reset. Yang kita belajar tadi adalah memory on dominant set. Okey, yang seterusnya yang kedua ini adalah memory of dominant reset. Baiklah. Fungsi lita ini adalah seperti hampir sama dengan lita yang sebelumnya, iaitu memory on circuit. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat di sini adalah switch off, butang switch off diletak di bawah butang on, bukannya seperti tadi yang diletakkan secara selari. Tadi butang on dan butang off diletakkan secara bertentangan, iaitu diletakkan secara parallel atau juga dipanggil sebagai selari. Namun dalam memory of dominant reset ini kita dapat lihat di sini adalah
Button off diletakkan secara di sini kita lihat. Button on diletakkan secara selari dengan button off. Maksudnya diletakkan di bawah button on. Baiklah. Untuk memastikan adakah litar jenis ini adalah litar memory of circuit, kita boleh menekan kedua-dua tombol ataupun kedua-dua button on dan button off secara serentak. Yang ini berbeza daripada yang tadi. Lampu pada litar memory of dominant reset ni, kita dapat pastikan apabila butang ditekan secara serentak, button off dan button on, dan lampu tidak akan menyala. Okey, beza yang di sini adalah jika tadi litar dominant memory on dominant set, kita tekan kedua-dua button on off, mana lampu akan still menyala, akan tetap menyala. Dan bagi memory of dominant reset pula, jika kita tekan secara serentak, maka lampu tidak akan menyala. Itulah perbezaan antara dua jenis litar ingatan ini. Okey, ini adalah contoh sebelum operasi. Setelah butang di on, butang on dan off ditekan di sini, ditekan secara serentak, lampu akan menyala. Yang tadi, yang sebelum ni nampak akan menyala. Tapi kalau di sini, jika kita tekan serentak, lampu di sini tidak akan menyala. Baiklah. Proximity sensor yang seterusnya. Proximity atau closeness. Proximity ni adalah sensor yang digunakan untuk mengesan pergerakan sesuatu objek dalam keadaan yang dekat, tetapi tanpa menyentuh. Itu adalah proximity sensor yang banyak digunakan dalam peralatan pada masa kini. Baiklah, jenis-jenis, terdapat pelbagai jenis proximity sensor ni. Pengesan proximity atau dalam bahasa Melayunya, iaitu yang pertama jenis inductive sensor, yang kedua jenis capacitive sensor, yang ketiga adalah optical sensor. Baiklah, ini adalah jenis sensor dan simbol, iaitu inductive sensor. Simbolnya adalah begini, iaitu kita nampak di sini macam di bawah tu ada butang, ada macam push button di bawah ni untuk mengesan objek yang berhampiran dengannya. Namun begitu, dia hanya digunakan untuk mengesan objek yang jenis metal saja. Okey, yang seterusnya adalah inductive sensor. Yang seterusnya adalah capacity sensor dan simbol. Capacity sensor kita dapat lihat di sini, dia jenis yang digunakan untuk mengesan adalah menggunakan kapasitor. Sebab itulah dia dipanggil sebagai capacity sensor. Kegunaan dia adalah hanya digunakan untuk mengesan objek yang mempunyai ketepatan yang tinggi sahaja. Baiklah, seterusnya adalah optical sensor and symbol. Optical sensor kita dapat di sini adalah macam sejenis seperti macam diode. Optical sensor adalah aplikasinya adalah digunakan untuk hanya digunakan untuk mengesan reflektif, jenis objek yang reflektif, iaitu objek yang pemantul sahaja, yang boleh memantulkan cahaya. Baiklah, sekian saja kelas kita untuk hari ini. Sebarang pertanyaan boleh diajukan dalam grup kelas kita, iaitu sama ada yang dianjurkan adalah di dalam Google Classroom yang setelah kita bangunkan, dan juga para pelajar juga boleh mengajukan sebarang soalan pada grup Telegram kita. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.